Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar rakan-rakan sekalian? Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersiaran sekali lagi dalam sesi bedah siasat annual report syarikat-syarikat yang didagangkan di seluruh dunia. Okey, yang mana insya-Allah untuk hari ini kita akan melihat syarikat yang didagangkan di US stock market, syarikat yang I think cukup popular, terutamanya bagi penggemar permainan video, gamers, ataupun kenali sebagai gamers yang menggunakan PC, okay, dan juga mungkin sebahagian yang menggunakan produknya dalam editing, dalam productions, dan juga apa-apa perkara yang melibatkan grafik, grafik yang tinggi, sudah pasti cukup mengenali syarikat ini, iaitulah namanya Nvidia. Okay, so Nvidia adalah syarikat yang didagangkan di Nasdaq, dan insya-Allah kita akan melihat annual reportnya untuk tahun 2021 hari ini. Okay, so seperti biasa sebelum kita bermula, kongsikan, share this video bersama dengan kenalan anda, keluarga anda dan juga rakan-rakan anda, agar mereka juga dapat sama-sama untuk belajar dan juga mendapat manfaat, insya-Allah. Okey. Sekiranya anda boleh dengar suara saya dengan jelas, please komen jelas, dan sekiranya anda boleh nampak screen sharing saya, boleh komen nampak. Okey. So far alhamdulillah lain nampaknya okey. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan sesi kita pada hari ini. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang turut serta dalam sesi pada hari ini, dan juga jutaan terima kasih kepada anda yang telah kongsikan this video. Jadi hari ini kita akan melihat annual report syarikat Nvidia. Penggemar-penggemarnya mungkin bersama kita pada malam ini. Okey, ada tak pengguna Nvidia boleh komen, pengguna ataupun peminat Nvidia boleh komen. Saya peminat Nvidia. Okey. Sekiranya ada yang bukan Nvidia, komen apakah grafik kad yang anda suka. Okey. Alright, so sebelum kita mula, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Arif bin Zulkifli. Saya merupakan lulusan daripada sarjana muda civil engineering dari UiTM. Dan currently saya memiliki syariah registered financial planner bersama dengan MFPC, dan juga dua jenis license yang currently saya miliki adalah daripada SIDC dan juga FIMM, iaitu FPMR dan juga unit trust. Manakala currently saya bertugas ataupun bekerja sebagai financial advisor, sebagai advisor di TSI ataupun The Sophisticated Investor, dan juga sebagai financial consultant bersama dengan Philip Mutual Berhad, dan juga senior marketing representative 2 bersama dengan Philip Capital Management Sdn Bhd. Okey, dan juga alhamdulillah antara beberapa pencapaian saya sepanjang tahun 2021 adalah sebagai million dollar producer ataupun MDP, dan juga sebagai top producer bagi TSI Group untuk dua jenis kategori, antaranya PMA dan juga PMAT, bagi beberapa bulan seperti bulan Mei, Jun, Julai, Ogos dan juga November. Okey, so itu sedikit latar belakang saya. Mungkin ada yang first time tengok saya ataupun first time jumpa saya punya profile di Facebook ataupun di YouTube. Okay, tak kenal siapa pula dia ni kan. Apa pula nak cerita. Okay, so sebenarnya sesi ini saya sediakan adalah untuk kita sama-sama belajar memahami sesuatu syarikat tu. Dia punya dalam syarikat tu ada apa. Itulah yang kita nak lihat melalui dia punya annual report. Okay, so sebagai disclaimer, sesi ini tidak memberikan sebarang buy call, tidak memberikan sebarang sell call, dan tidak memberikan sebarang nasihat pelaburan. Okay, sebarang risiko pelaburan adalah di atas risiko masing-masing. Okay, so kita nak lihat secara kasar apakah background ataupun business model, apakah jenis keuntungan ataupun kerugian yang dilakukan oleh sebuah syarikat.
Sebelum ini mungkin kita dah go through beberapa syarikat di Bursa Malaysia. Last year kita dah go through lebih kurang lebih daripada I think 40 lebih daripada 40 syarikat kita dah go through sama-sama dia punya annual report. Dan insya-Allah tahun ni saya bawakan sedikit kelainan yang mana kita cuba untuk melihat annual report bagi syarikat-syarikat yang didagangkan di peringkat global. Alright, so di peringkat global termasuklah di US market ataupun market-market lain yang mungkin kita rasakan nanti in the future yang menarik untuk kita sama-sama lihat. Okay, so stay tune setia bersama, klik subscribe button, tekan button loceng, follow saya untuk anda dapatkan update terkini berkenaan dengan new video ataupun sharing yang terbaru yang saya akan lakukan. Okey, dan juga kongsikan bersama-sama kepada keluarga ataupun rakan anda yang berminat. Okey, so mari kita mulakan annual report bagi Nvidia tahun 2021, financial year berakhir tahun 2021. Nvidia Corporation ini muka depannya. Okey, dia agak tebal sedikit untuk report ini. Total page to page adalah 174. Okey, namun tetapi dia punya form 10K yang kita sebut 10K represent dia punya annual report bermula I think page ke 90 something so yang awal-awal ni just a brief introductions lah. Dia bagikan berkenaan, anda boleh go through lah kalau nak baca betul-betul apa dia cerita peringkat awal ni. Okay, tapi the main part bermula pada form 10K tu form 10K tu dan ke bawah. Itu yang lebih penting dan itu yang kita akan go through pada hari ini. Okay, so ini just beberapa highlights lah yang dia nak highlightkan. Nampak macam NFT kat sini. Okay, I think this one is graphic lah. So kalau tak ada graphic card mungkin lah macam ni lah game jadi yang gambarnya begini so dengan grafik nampak lah sikit cantik ni pun okey lah ada kilang dia buat dan sebagainya. Okay, so this just a brief intro tentang apa syarikat tu, kemudian dia punya teknologi terkini yang dia hasilkan. Okay, kalau nampak kat sini, this is the type of products yang dia keluarkan. Okay, so Nvidia ni dia adalah dia adalah syarikat yang berasaskan kepada products, dia bukan servis. Sebelum ni mungkin kita dah go through contohnya Alphabet, Facebook, that is a service punya company. Apple dia ada dua, dia ada cloud dan sebagainya. Dan untuk Nvidia of course dia adalah menghasilkan graphic card. People commonly associate Nvidia dengan graphic card. Okay, tapi insya-Allah hari ni anda mungkin akan nampak sikit, sebenarnya Nvidia lebih bukan sekadar menghasilkan graphic card untuk gamers sahaja. Okay, nanti kita akan go through dengan lebih details. Okay, so ini mungkin para gamers dia tahulah. Okay, graphic card yang terkini, yang terlatest, ataupun ni tak latest sebab ni dikeluarkan tahun 2021 tahun lepas lah. So tahun ni mungkin dah ada dia punya latest lagi version dia. Okay, so okay, anda boleh go through it. Tapi this bukan formal yang bawah nanti tu baru formal. Dia bagi details kat bahagian atas ni pun quite details. Dia bagikan sampai all the board of directors, siapa dia, umur dia, background dia, dia bagi juga I think dia punya berapa remuneration dia, berapa salary dia orang, macam ni occupation dia punya directors, berapa umur, since bila director dia, komiti dia duduk kat mana, kemudian berbagai-bagai latar belakang. Kalau kita tengok dia punya board of director dia adalah campuran of group of people. So interesting kalau siapa nak baca, nak berkenalan dengan lebih lanjut berkenaan dengan dia dia orang punya directors, all the directors yang involved dalam Nvidia, background dia apa strength dia punya expertise dia kat mana sebagainya. Okay, kemudian dia ada masukkan macam-macam lagi kat atas ni, tapi kita tak go through semua. Kalau nak go through anda boleh go through sendiri yang ni. Okay, kemudian dia masukkan juga this is dia punya executive. Okay, so dia punya top executive dia punya president and CEO, EVP dan juga CFO, EVP dan EVP yang lain. Okay,
So ni ialah presiden, founder dan juga presiden dia, iaitu Jens Sun Huang. Ini dia punya sampai sekarang lah, sejak dia found the company. Okay, so mana part yang penting sebenarnya? Yang penting, okay. So ni termasuk juga, okay, berapa salary dia declare. Contohnya CEO, gaji dia berapa dia dapat setahun. Lebih kurang 17 juta US dollar, 17.5 juta setahun. Basic salary 1 juta, kemudian ada cash, equity dia bagi, ada lagi dia punya benefit lain lah. Okay. Dia punya CFO berapa gaji? 8 juta setahun. Remuneration bukan gaji je, campur benefit lain tu. Dia punya AVP Worldwide Field Operation 8 juta, ini 7 juta, 5 juta. Boleh nampak. So dia disclose semuanya. Dan juga berapa yang dia dah vested. Dia dapat, of course lah, shares. So bila boleh vested, berapa dia dah vested tu semua tu juga mereka maklumkan. I think cukup details apa yang dia bagi dalam ni. Mungkin tambahan kepada additional information selain daripada 10K ni lah. Alright. So masuk page ke 90. Barulah bermula dia punya form 10K, which is yang officially kena submit kepada SEC dia. Form ni lah, dan juga sampai ke bawah nanti. Yang atas-atas tu dia tak ada, tapi dia compile bagi cantik lah. Dia nampak macam Malaysia punya report. Malaysia punya report dia suka masukkan gambar kan, masukkan little bit stories daripada agak awal tu. Okay, dan juga bila masuk yang benda yang compulsory lah. Okay. Syarikat lain yang kita dah go through sebelum ni tak ada. Kita dah go through Apple, Alphabet dan juga Facebook. Straightforward 10K terus. Dia tak ada yang mukadimah tu. Dia tak ada. Okay, so kita masuk ke bahagian form 10K. Di sini punya front page, nama company Nvidia Corporations. Stock exchange didagangkan di Global Nasdaq Global Select Market. Simbolnya NVDA. Kalau nak search nama dia punya stock code ataupun trading symbol, dia panggil NVDA. Dia ada common stock satu je, dia tak ada kelas A dengan kelas B dekat sini. Okay. Kalau yang kita go through sebelum ni, dia ada kelas A, kelas B, kelas C dan sebagainya. Okay. So kita go straight to the business part. Business part dia dekat page ke 93. Dia masuk kat page ke 93. Okay. Ini ialah latar belakang bisnes dia, apa yang dia buat. Kalian boleh baca kat sini. Nvidia pioneered accelerated computing to help solve the most challenging computational system since our original focus on PC graphic. Okay, so dulu dia punya fokus adalah memang PC graphic lah. Semua orang tahu Nvidia pun sebagai PC graphic. We have expanded to several other large and important computationally intensive field. Okay, so dia dah expand sekarang ni kepada sektor ataupun segmen yang lain. Fueled by the sustained demand for the exceptional 3D graphics and the scale of gaming market, Nvidia has leveraged its GPU and architecture to create platform for scientific computing, artificial intelligence or AI, data scientists, autonomous vehicles or AV, robotic and augmented and virtual reality AR or VR. Okay. So dulu memang dia fokus on grafik, tapi sekarang dia dah masuk juga dalam tempat-tempat ataupun segmen yang lain, termasuklah AI, artificial intelligence, AV, autonomous vehicles, AR dan juga VR. Okay. So GPU, I think this is very common untuk orang yang biasa, yang sukakan grafik-grafik card yang tinggi ni, memang tahulah berkenaan dengan GPU apa semua ni. Okay. So this is dia punya background, bisnes dia, apa yang dia buat, apa yang dia laksanakan, dan boleh baca dengan lebih details pada bahagian ni. Okey. Kemudian apa lagi yang ada kat sini? Okay, dia ceritalah produk-produk dia tu, apa kelebihan dia, apa yang dia dah buat so far. Okay. So ini headquarter dia di Santa Clara, California. Didaftarkan ataupun incorporated since 1993. Kemudian di reincorporated pada 1998. Sudah lama sebenarnya juga syarikat ni. Okay. Sebelum .com lagi. Sebelum .com bubble lagi. Okay.
Alright, so dekat sini juga dia mention berkaitan dengan pending acquisition. Ada satu dia nak buat acquisition, syarikat ARM. Siapa yang pernah dengar ARM, ARM Limited ni, dia nak acquire. So yang ini dia dah enter into share purchase agreement, tetapi dia belum lagi dimuktamadkan. Okay, so dia masih pending. That's why dia tulis pending lah. As of report ni dikeluarkan. Mungkin perkembangan terbaru mungkin ada update yang terkini. Tapi as of report ni dikeluarkan, dia punya acquisition tu masih pending. Okay, so yang ini dia bekerjasama dengan SoftBank. Kalau nampak kat sini, dia bekerjasama dengan SoftBank, meaning dia bukan finance semua acquisition tu gunakan duit dia. Okay, kalau tidak nak acquire syarikat ni makan modal, besar juga modal dia. So dia buat ada beberapa agreement dengan tapi dia punya so far untuk deposit bukan macam so-called deposit lah. Itu yang dia pakai 2 bilion dia dah jelaskan untuk signing consideration dan sebagainya di peringkat awal. Okay. So kita nantikan mungkin dia kata first quarter calendar year 2022 tahun ni lah mungkin akan sebab dia perlukan approval subject to SEC punya approval kemudian lain-lain untuk elakkan ada masalah kemudian okay. So ini dia punya dua business segment utama bagi Nvidia. Dia ada dua business segment utama. Dia bukan PC saja. So kita nampak kat sini dia mention we report our business result in two segments. Okay, baca kat sini. Yang pertama of course on the graphic lah. Graphic part tu GeForce GPU for gaming and PCs GeForce semua ni gamers tahulah bentuk-bentuk ni RTX GPU ni semua memang top notch punya apa ni lah grafik lah. Kita yang biasa-biasa ni macam saya pun tak pakai grafik-grafik ni. So into detail saya pun tak apa ni lah, tak adalah baca kan apa update terbaru, keluaran terbaru untuk apa ni. Sebab saya guna apa yang convenient je yang saya boleh selesaikan tugas. So dulu mungkin kalau zaman student guna AutoCAD mungkin lah kena guna grafik tu. Tapi sekarang dah tak ada dah. Dah kerja buat investment, uruskan investment orang ni, as long as ada internet access then that should be good enough. Kita bukan yang buat simulation dan sebagainya. Alright, so ini yang pertama business segment dia adalah dalam graphics. Okay, yang kedua adalah compute and network segment including data center, platform and system for AI, HPC and accelerated computing. Okay, so ada dua, satu grafik, satu lagi compute and networking segment. Okay, ini adalah business segment yang kedua yang mana bukan core business dia yang dulu. Okay, this is adalah punya business segment yang yang kemudian yang baru. Okay, ada dua. Mellanox Network and Interconnect Solutions, Automotive AI Cockpit Autonomous Driving Development Agreement and Autonomous Vehicle Solutions, and Jackson for Robotic and Other Embedded Platform. Okay, so ini juga adalah salah satu acquisition dia yang baru which is Mellanox ni, which dia acquire lah daripada syarikat tu, dia beli. Tadi dia ARMS masih dalam proses, yang ini Mellanox dia dah acquire, dah settle. Okay, so yang compute and network ni more on kepada AI this type of benda lah, AI, autonomous driving, AR, VR semua tu. Okay, so ni gaming. So gaming dia kata kat sini computer gaming is the largest entertainment industry. Okay, dekat dunia so far sekarang entertainment industry yang paling besar. Okay, so dia punya growth pun kalau kita nampak memang in term of gaming terutamanya e-sport adalah social connectivity and the demand for more content from game streamer, gamers kan sekarang buat streamer juga kan, modders and creators. This is all antara contributor dalam industri gaming yang meningkatkan pasaran market untuk gaming tersebut, e-sport. Dahsyat gaming ni. Saya ada pernah tanya seorang kanak-kanak lah, umur lebih kurang 9 tahun saya tanya dia cita-cita nak jadi apa. Okay. Dulu kalau kita umur 9 tahun kalau cikgu tanya, jawapan skema ni biasalah kan, jadi doktor ke, jadi askar ke, jadi polis ke. Itu common lah. Kalau tiap tahun tanya pun akan repeat jawapan yang tu kan. Tapi jawapan kanak-kanak sekarang ni dengar lain sikit. Saya macam tak tahu nak react masa dia cakap dengan saya tu. Saya tanya dia, cita-cita jadi apa? Dia cakap nak jadi gamers. Dengan confident tau.
Umur 9 tahun. Saya pun tak tahu mana dia tahu istilah gamers tu datang. Macam mana dia dapat pendedahan. Itulah satu career kan. Kita dulu mungkin memang tak adalah kan. Gaming tu memang benda yang macam membuang masa kan. Tapi saya terkedu bila dengar jawapan dia. Nak jadi gamers. Wah. So dia tahu gamers tu adalah satu career. Dan of course lah. Memang e-sport ni sebenarnya dia dah jadi satu career. Career path lah sebenarnya. Memang kalau tengok industri tu, ada dia buat team, dia buat exercise. Macam untuk Formula kan, Formula 1 yang untuk e-sport. Dia ada training dia, masuk gym, jaga fitness. Just bukan main game je. Sampai tahap macam tu. Macam F1 driver betul, kena jaga jaga apa ni, berat, kena jaga stamina, up to that level lah e-sport. Ada akademi-akademi dia. Okay. So it's a new thing, dan of course kalau kita tengok tu jangkaannya memanglah industri gaming ni semakin diterima ramai. Okay. Sebab yang menang pun jutaan ni, yang apa, kita ada wakil Malaysia yang pergi ke peringkat overseas, bawa balik jutaan ringgit, menang dia punya apa, prize. Okay. So itu sedikit berkenaan dengan gaming industry, dan kemudian kita moving on to professional visualizations. Okay, professional visualizations ini adalah segmen yang juga menggunakan graphic card. Okay, yang mana mereka bekerjasama dengan independent software untuk optimize their offering to Nvidia GPUs. Okay. Ini terutama digunakan dalam industri macam otomotif. Dia nak menghasilkan mungkin peringkat design. Dia nak menghasilkan 3D modeling ke, menghasilkan parts, buat assembly ke dan sebagainya. Kemudian dalam media and entertainment, architectural and engineering. Okay. Yang ni banyak mungkin gunakan BIM tu. Okay. BIM ni dia buat modeling. So dia nak buat integration. Kalau kita nak nampak ada masalah ataupun connection, join yang problem, maknanya kalau elektrik dengan mechanical parts kan, selalunya akan ada masalah, ataupun civil dengan electrical, nanti kena hack, kena buat lubang baru sebab tak nampak dia punya clash tu. Okay. Tapi kalau dah buat BIM tu, kita dah boleh detect sebab kita dah buat dia punya apa, modeling tu awal. So kita dah nampak. Itu dalam bidang architectural and engineering. Kemudian dalam sektor oil and gas juga, untuk exploration and discovery, bahagian tu. Kemudian juga medical imaging. Okay, this is also new dalam apa, medical and imaging. Okay. I think this is good lah untuk industri as a whole, sebab kalau ada benda-benda ni, maknanya kita boleh mengurangkan risiko, kita boleh kurangkan mungkin juga cost, yang added cost kemudian tu, dan juga dapat meningkatkan productivity, okay, melalui proses menghasilkan design, ataupun proses mengenal pasti masalah, kita interfere dia punya problem tu dengan lebih awal. Okay, so this is yang tu lah tadi bahagian 3D, untuk ni can view from angle dan sebagainya. This is also part of dia punya customer, ataupun sektor yang Nvidia ni boleh capture. Kemudian data center. Okay, so tadi bahagian grafik, more on grafik. This one is data center, macam kita tak tahu apa pula kaitan Nvidia dengan data center. Okay, so yang ni the Nvidia computing platform is focused on accelerating the most compute intensive workloads such as AI, data analytics, graphic and scientific computing across hyperscale, cloud, enterprise, public sector and edge data center. Okay, so this is all benda-benda yang di bawah data center. AI, clouds, yang simpan data, grafik, big data analytics dan sebagainya. So itu benda-benda yang dimasukkan bawah data center ni. So this is new juga bagi Nvidia, untuk menerobos dia punya industri ni, dalam sektor yang baru ni. Okay. Ini antara usaha-sama yang dia buat, antaranya bersama dengan IBM, Microsoft, Oracle, SAP, VMware dan lain-lain. Okay.
Yang lain-lain tu masuklah Cisco, Dell, HP dan sebagainya. Okay. So ada banyak industri yang dia bersama untuk sektor ni sebab dia melibatkan banyak benda, AI, data, cloud dan sebagainya tu. So dia punya segmen tu ataupun end user ataupun customer tu adalah berbeza. Okay. Alright, so kat sini kita nampak dia mention belah bawah ni, in fiscal year 2021 we completed the acquisition of Mellanox Technology. Okay, so dia dah finalize the acquisition. Mellanox dah settle. Yang belum settle is ARM yang masih pending tu. So Mellanox ni dia dah acquire pada tahun 2021 Mellanox ni buat apa? Mellanox ni adalah supplier untuk high performance interconnect and networking products that are now part of data center market platform. Okay, so yang ni pun Mellanox ni duduk bawah data center. Okay, so dia menghasilkan dia supplier merupakan supplier kepada high performance interconnect and networking punya. Dia pun keluarkan produk juga untuk yang ni. So itu adalah perkembangan yang terbaru melalui acquisition. So tak payah set up from zero. Kalau ada modal just buat acquisition. Okay, so automotive tidak terkecuali apabila autonomous driving, AI, benda ni semua sebenarnya memerlukan juga kepada grafik. Okay, kalau anda dengar talk daripada analis daripada overseas, fund manager, dia akan bercakap bila autonomous tu juga termasuk kena include grafik. Saya pun terkejut masa first time saya dengar. Last year lah saya dengar masa tu talk dari one of the founder dan juga fund manager daripada overseas ni. Dia kata autonomous. So dia pecahkanlah daripada autonomous driving tu, maknanya termasuklah electric vehicles, autonomous driving, apakah pecahan-pecahan yang sektor-sektor yang terlibat lagi. Memang banyaklah sebenarnya sebab nak menghasilkan satu kereta electric vehicles, tambah pula ada autonomous driving, macam-macam benda kena pakai. So yang ni also mendapat tempias kepada Nvidia yang mana perlu menghasilkan satu grafik yang mungkin kecil tapi dia punya tu boleh interpret dia punya autonomous driving dia tu, AV dia tu boleh interpret data dengan baik. Dan kemudian I think dia juga dah sign ada agreement ataupun membuat usaha sama dengan beberapa syarikat automotif. Ada tak mention dekat sini? Dengan satu ialah dengan Benz kalau tak saya. Satu dengan Mercedes-Benz dan juga beberapa company electric vehicles yang lain. Ini nampak dia punya size tu palm size je, besar tapak tangan je. Dia nak hasilkan tu energy efficient dan juga boleh digunakan dengan sebaiknya. Right, so kita moving on kat bawah ni bahagian business strategies. This is lebih details berkenaan dengan strategi yang dia nak laksanakan in the future. What ada punya benda yang dia nak capture ataupun tap into, anda boleh baca dekat sini. Dipecahkan ikut dia punya subsector tadi tu. Kemudian bahagian sales and marketing, anda boleh baca di sini. Seasonality, ada juga seasonality untuk company ni. Macam semalam kita go through Facebook. So bila kita tengok Facebook, the fourth quarter untuk setiap tahun tu kita nampak ada peningkatan in term of sales. Dikata mungkin disebabkan oleh Christmas, mungkin disebabkan oleh musim-musim perayaan ni. Dan untuk gaming ataupun untuk Nvidia ni dikatakan ada juga dia punya ni, typically dia nampak strong revenue datang pada second half of financial year. Maknanya kalau setahun tu kita bagi dua, tahun yang kedua tu dia nampak dia punya peningkatan. So far tapi dia kata this maybe tak reflect in the future lah. So far untuk dia kata typically second half tu, second and the third quarter tu nampak
nampak peningkatan sikit berbanding dengan kuarter-kuarter yang lain, berbanding dengan first and fourth quarter. Alright. Kemudian kita lihat dekat sini bahagian manufacturing. Okay, so manufacturing, Nvidia dia tak menghasilkan produk dia daripada A sampai Z. Okay, so itu bisnes kita kena faham. So dia adalah in the middle, sebab dia memerlukan daripada raw materials dan juga daripada dia punya supplier, okay, untuk menghasilkan dia punya semiconductor dia, menghasilkan dia punya wafer dia dan lain-lain tu. Dia cuma assemble, kemudian dia hasilkan produk ya, macam graphic card tu, dan juga dia distribute lah kepada distributor, end user, dan juga kepada dia punya supply chain dia. Okay. So dekat sini kalau kita nampak antara supplier dia untuk Nvidia adalah Taiwan Taiwan Semiconductor, antara yang paling besar di dunia, dan juga Samsung juga antara yang terbesar di dunia, okay, untuk semiconductor parts. Taiwan Semiconductor dan juga Samsung Semiconductor. Taiwan di Taiwan, Samsung di Korea lah, okay. Untuk menghasilkan semiconductor wafer, dia ambil daripada dua ni. So dia tak depends on satu company saja, sebab masalah sekarang ni memang ada shortage in term of semiconductor di seluruh dunia, chip shortage. Kemudian subcontractor lain, antaranya BYD, ini famous juga, Hon Hai Precision Industry, Omni, Silicon Ware Precision, dan lain-lain lagi. Okay. Apa lagi dia ambil? Untuk substrates, okay, dia beli daripada Ibidin, kalau saya sebut dengan betul lah ni, Ibidin, Kinsus Interconnect Technology Corporations, and Uni Micron, dan juga Micron Industry, Samsung Semiconductor, SK Hynix. So itu antara supplier dia untuk parts-parts yang berbeza. So dia bukanlah hasil daripada A sampai Z. Okay. Cuma kat sini macam tak inilah, nampak kat sini tak sedap sikit. Customer dia punya ataupun tepati warehouse dia ada dekat Hong Kong, Israel, ada dekat US. So ada tak sedap sikit lah kat sini. Okay, so anda boleh baca kat sini dengan details apa dia punya. Dan kompetitor tidak terkecuali, of course, technology is very kompetitif, yang ada di pasaran. Okay, antaranya, okay, kompetitor utama seperti AMD, Advanced Micro Device, Intel Corporation, dan Z-Link. Ini antara kompetitor dia. Dan juga yang lain-lain. Setiap segmen tu ada beza. Untuk designing ataupun integrated GPU ni, ini dia punya kompetitor dia. Untuk internet service, ini kompetitor dia, Alphabet, Amazon. Untuk supplier of SoC, AMD, Qualcomm. Suppliers of interconnect, dia punya Cisco, Hewlett Packard, dan lain-lain. Okay. So setiap satu tu ada kompetitor yang tersendiri. Okay, kita teruskan lagi. This is on government regulations, human rights, anda boleh baca, recruitment, development, dan lain-lain. Compensation, tapi in term of compensation, dia kalau kita compare dengan semalam jauh sikit lah, ada beza sikit lah. Dengan semalam syarikat, compensation dia macam lagi panjang lah dia punya tu benefit yang dia bagi. Diversity and inclusion, okay, safety and COVID, anda boleh baca kat sini. This is all the punya top management. Risk factor, okay, this is all the risk associated to the company. So please be informed, mana-mana investment, mana-mana syarikat yang kita nak labur, of course dia ada risiko dia. So orang kata biasa high return, tapi dia lupa nak mention, high return tu comes with a high risk. Okay, so ini antara risiko-risiko yang anda perlu ketahuilah jika anda nak nak memiliki saham, pegangan dalam syarikat-syarikat tu. Tengok juga apakah risiko-risiko yang mungkin ataupun yang associated to the business ataupun to the
company itself. Kadang-kadang kepada sektor dia, kadang-kadang kepada direct kepada dia punya business operation dia. Alright. Okay, memang panjang bahagian risk. Okay, seperti biasa memang panjang. Kemudian bahagian part ketiga ni, part kedua on the market for registrant common equity related stockholder matters and issue purchases of equity securities. Okay, so kalau kita nampak dekat sini, Nvidia currently dia ada lebih kurang 303 registered shareholder. Tapi of course lah, dia sama juga dengan mana-mana report lain. Dia tak boleh nak tahu exactly 303 ni siapa, disebabkan kadang-kadang behind the stock broker tu ada nama nomini ke nama orang lain tu. Yang itu tak boleh nampak. Tapi yang ni registered shareholder, mungkin dalam satu, contohnya syarikat private mandate so contohnya mungkin Phillip Capital lah. Senamakan itu Phillip Capital, tapi behind ni mungkin ada beberapa clients yang lain. Itu mungkin dia tak nampak. Tapi yang registered, contohnya Phillip Capital ke, Vanguard ke, BlackRock ke, dia nampak itu. Dalam ni lah 303 ni, registered shareholder dia. Dia juga dia ada buat repurchase program. Ada banyak juga share dia beli, 7 bilion. Apa lagi? Kat sini, okay, dia bagi stock performance graph. Comparison stock performance untuk Nvidia compared to S&P 500 dan juga Nasdaq 100. So nampak yang paling tinggi ni, okay, yang hijau ni, dia nampak inilah Nvidia Corporation lah. So dia 5 tahun kalau anda pegang, nampak kenaikannya ni beratus kali ganda, beribu kali ganda mungkin, beribu persen ganda, beribu persen lah as compared to S&P 500, S&P 500 yang warna kelabu ni, bawah sekali petak ni, ada juga Nasdaq atas sikit je. Okay, so dia compare. Tapi S&P 500 atau lagi Nasdaq 100 bukan Nasdaq yang semua tu, dia ambil ni Nasdaq 100 je. Okay, so dia compare 3 je. Ni return dia kalau anda labur contohnya $100 waktu 31 bulan 1 2016. Sekarang as of 31st Januari 2021, nilai saham anda dah jadi 1,800. Begitulah perumpamaan dia. Dia nak nampakkan perbezaan performance company dengan dia punya index. Versus yang ini jarang-jarang dalam report di Bursa Malaysia kita tak jumpa lah. Okay, tapi please ini bukan nasihat untuk melabur. Yang ini dia nak bagi nampak perbezaan lah. Bukanlah nak suruh anda beli sebab sekarang pun tengok price, kalau macam ni price pun dah of course lah relatively dah tinggi macam tu kan. Cuma kita tak tahu berapa tinggi, berapa deep dia boleh jatuh, berapa tinggi dia boleh naik lah. Okay, so please be careful dalam membuat decision making. Okay, so page ke 118 on the management discussions and analysis. Ini lebih details berkenaan dengan prestasi dan juga sama juga ada brief sedikit tentang dia punya background dia. So ini tadi tu dia punya platform ataupun sektor dia, gaming, professional visualizations, data center, automotive, OEM and others. Dia juga buat produk OEM. Dia jual kat orang lah OEM. Okay, yang ni tadi kita dah nampak pending acquisition, which is dia punya ARM Limited, company ni lebih kurang 40 bilion mungkin dia angkat lebih kurang 40 bilion valuation. Boleh tahan company 40 bilion. Kalau company saya jual tu 40 bilion lah, boleh macam-macam boleh buat lah 40 bilion. Mungkin after tax 20 bilion macam tu lah. Okay, so demand, this is dia punya update berkenaan dengan demand. Dia nampak kenapa ada peningkatan, kenapa ada sektor yang peningkatan macam gaming dia kata meningkat, yang professional visualization tu mungkin ada sikit penurunan. Juga dia mention kat sini dengan COVID. Okay, bawah ni dia bagi sedikit financial year summary. Pertama revenue, dia bagi hanya 2 tahun comparison, tahun 2020 dan juga 2021. Revenue 16 bilion as compared to tahun 2020 hanya 10 bilion. Peningkatan 53%.
Dahsyat So because of pandemic COVID, ada dia punya business meningkat 53% in term of revenue. Okay, manakala untuk net income meningkat 55%. Daripada 2.7 bilion meningkat kepada 4.3 bilion. Okay, so net income dia adalah 4.3 bilion untuk tahun 2021. Okay, so peningkatan 55%. Okay. So ada bisnes yang menurun, tapi ada juga bisnes yang meningkat disebabkan oleh pandemik dan juga lockdown. Okay, so nampak kat sini dia mention from the market platform perspective, gaming revenue was up. So gaming naik 41%. Of course mungkin orang nak dapatkan grafik, orang nak duduk rumah, nak main game dan sebagainya. Ada peningkatan kat situ. Manakala professional visualization revenue down 13%, 13% jatuh berbanding tahun sebelumnya. Okay. Dan paling banyak meningkat data center revenue, meningkat 124%. However, kena baca lagi. Revenue growth ni driven by Mellanox acquisition. So dia meningkat dengan drastik ni because dia kan baru acquire company ni, Mellanox ni. So that's why dia punya revenue tu dia masuk sekali lah capture dalam Nvidia Corporation as a group dia. Okay. Kemudian automotive revenue juga down. Mungkin masa ni permintaan untuk kereta berkurangan. Okay. OEM ada revenue juga meningkat 25%. Okay. So itu sedikit berkenaan dengan dia punya financial. Okay. Yang ini baru dia kita nampak. In automotive platform, we announced with Mercedes-Benz that the automaker will launch software-defined intelligent vehicles using end-to-end NVIDIA technology starting 2024. Okay, so ni yang saya mention tadi. Dia ada bekerjasama dengan Mercedes-Benz. Selain tu ada juga untuk EV ataupun electric vehicles yang lain. Contohnya SAIC, NIO, Li Auto, Xpeng, robotaxi maker Zoox, dan juga cableless truck maker Enritz. Ni juga syarikat-syarikat yang mereka bekerjasama. Okay. Alright, so anda boleh baca lagi dengan lebih details berkenaan dengan revenue, datang dari mana, income tax dia di bahagian MD&A ini. Okey, ini pecahan dengan yang lebih details on the consolidated statement of income. So boleh nampak dekat sini. Tadi kita dah nampak revenue, cost of revenue, gross profit, sales and admin. Okay, so R&D. Okay, R&D dia banyak juga diguna. 23% digunakan untuk 23 bilion digunakan untuk ini dalam persen. Okay, dalam persen, sorry. Ini dalam persen. 23% daripada revenue digunakan untuk proses R&D. Banyak dan juga untuk sales dan juga general admin 11.6%. 23 R&D. Dan saya tak sure tadi nampak ke tak, bahagian dia punya employee sebenarnya memang banyak dekat bahagian R&D. Staff dia memang banyak duduk kat R&D. Yang bahagian sales dan juga admin ni dan juga operation tak banyak. So memang sebenarnya biggest fokus dia adalah kepada R&D tu tersendiri. Okay. This is revenue untuk grafik. Okay, so grafik bawa duit berapa banyak? Dia bawa 9.8 bilion. Untuk compute and networking, okay, agak tinggi juga, 6.8. So dia taklah jauh sangat beza. Kalau kadang ada bisnes utama dia banyak, bisnes others itu sikit je. But this one 9.8 dan juga 6.8 bilion. So grafik masih paling tinggi, tapi compute and networking juga tidak boleh dinafikan, membantu untuk memberikan revenue yang besar juga untuk Nvidia Corporation. Okay, compute and networking tadi. Okay, apa lagi yang ada yang menarik?
So ni tadi research and development 23% ataupun 3.9 bilion untuk research and development bayangkan 3 bilion, 3.9 bilion untuk R&D. Sales and admin 1.9 bilion. Oh banyak. Kalau kita tengok banyak lah. Mungkin bagi company besar ni macam it's nothing lah as long as dia buat profit tu 1.9. Bayangkan kalau kita ada syarikat, kita spend untuk sales bayar untuk commission ke, advertising ke apa semuanya, bilion. Bilion dollar tu So tengok pun macam besar lah bagi kita yang mungkin operate at a company yang kecil-kecil So company yang mati bilion ni is nothing Sebab dia by percentage lah by percentage 11% lah macam tu. Dia tak boleh kalau kita syarikat operating at 1 million, takkan kita nak spend 1 million dekat marketing kan. So appropriately lah berapa percentage kita nak letak untuk marketing. Okay, sales general admin, okay, ada income, expenses, income tax. So cash and cash equivalent kali ni dah ada 847 juta, marketable securities 10.7 bilion okay, terbalik sikit. Tahun sebelumnya banyak dekat cash and equivalent, hanya 1 juta dekat marketable securities, tapi 2021 dia dah masuk banyak dekat marketable securities. Okay, this is on the liquidity. Okay, inilah audited report daripada auditor. Okay, daripada public accounting firm. Dia punya auditor adalah siapa? PricewaterhouseCoopers PwC PricewaterhouseCoopers PwC. Okay. Sebelum ni kita tengok banyak ENY, yang ni dapat PwC. Since bila jadi lama dah. Okay, so dia dah serve as auditor since 2004 tak pernah ubah lagi. Kemudian okay, this is sama juga macam dekat atas tadi, dia punya statements. Okay, statement of income exactly the same in tax. Okay, so income tax dia bayar 77 juta. 77 juta je. Okay, tak sampai bilion dia punya income tax. Yang ini consolidated balance sheet. Okay, all the assets dan juga liability. Yang ini consolidated statement of shareholder equity. Yang ini on the cash flow, net income, kemudian dengan cash outflow. Okay. Ni boleh masuk tadi. Pending acquisition is ARM. Yang acquisition dah settled on the Mellanox. 7.13 bilion dia acquire Mellanox ni. Tapi yang ni lagi banyak lah. ARM ni 40 bilion Okay. Ni tadi dia punya expenditure untuk acquisition tu 7.13 bilion Mellanox. Kemudian cash and cash equivalent ada 115 juta, marketable securities 699 dan lain-lain. This is tangible asset, net income. Okay, apa lagi yang ada dekat sini? This is goodwill. Ni pecahan aset tadi tu kat mana? Ada level 1 dengan level 2 dan juga level 3. Level 1 on money market 313, corporate debt security 4.4 billion, dan securities yang lain.
Ni all the liabilities. Ni inventories, property equipment, the asset. This one income tax. Income tax are different ikut region. Ada yang federal, ada yang state, ada yang foreign. So federal paling tinggi kat sini. Foreign pun ada banyak. Sebab I think business dia banyak juga datang daripada non-US maknanya yang luar daripada US. Kalau kita boleh jumpa yang benda tu, okay, saya boleh tunjukkan kepada anda. Okay, this one. Dia punya revenue datang daripada negara mana? Okay, daripada region mana contohnya. Okay, so this is dia punya revenue contributor in term of region ataupun country. Yang pertama paling tinggi contributed daripada Taiwan. Okay, so Taiwan banyak beli barang dia lah kot kat sini. 4.5 bilion untuk tahun 2021 datang daripada Taiwan. Kedua tertinggi daripada China, termasuk Hong Kong. Cuma dalam kes ni mungkin Taiwan tu besar, so dia exclude Taiwan. Normally kalau kita cakap Greater China termasuk China, mainland China, Hong Kong dan juga Taiwan. Tapi yang ni sebab Taiwan tu besar dia punya market, yang ni dah contribute 4.5, so dia pecahkan. So China dengan Hong Kong 3.8 the second biggest revenue contributor. Dan ketiga barulah dekat situ nampak US So US market hanya contribute 3.2 bilion sahaja. Okay, kemudian Asia Pacific 3.09 bilion, Europe 1.1 bilion dan juga ada country 833 juta sahaja. Okay, so pertambahan sebenarnya dekat US dulu tak banyak. Macam tahun 2020 hanyalah 886 juta. Cuma pada tahun 2021 ni jadi 3.2 bilion jadi banyak kat situ. Pecahan ikut sektor. So gaming paling tinggi kat sini 7.7 bilion. Kemudian data center 6.6 bilion. Professional visualization 1.05 bilion. Automotive so far tak tinggi lagi, hanya dalam 100 juta, 536 juta. Dan OEM and others 631 juta. Okay, so yang ini juga ada long live asset, ada juga kat ni Israel pun ada. So tak shock sikit lah kat situ. Okay, apa lagi? I think that's all from me untuk hari ni. Okay, anda boleh go through dengan lebih details report ini di apa ni dalam annual report untuk tahun 2021 ni. Anda boleh dapatkannya di laman webnya. Okay, dah boleh just download je dan boleh baca lah. So kalau nak skip the earlier part tu, just fokus dekat bahagian 10K. Tapi kalau nak baca page to page, baca je lah semua tu supaya anda dapat clear lebih clear understanding berkenaan dengan business model dan juga berkenaan dengan dia punya company tersebut. So annual report ni kita boleh nampak dia punya dalam dia. Kat luar tu mungkin kita boleh nampak in terms of marketing, branding dia. Tapi kalau nak tengok dalam dia tu, kita boleh buka dia punya annual report. Okay, so seperti biasa sebelum akhiri, saya nak berkongsi dengan anda salah satu bentuk pelaburan peringkat global yang menggunakan quant, iaitu quantitative investing, yang mana selection of stocks, timing bila nak beli, berapa banyak nak beli dan sebagainya akan dibuat menggunakan quantitative investing ataupun menggunakan quant, yang mana anda tak perlu nak monitor, tak perlu nak membuat kajian dan tak perlu nak pening-pening buat analisa. So subscribe kepada private mandate. Ini adalah salah satu bentuk private mandate yang mana akan melabur di global stock. Okay, so global stock dia bukan hanya di US market, dia termasuk juga di Australia, UK, Canada, Turkey, Germany, China, France, Hong Kong dan lain-lain. Okay, so this country allocation rebalancing akan dibuat ataupun dia punya company allocation akan dibuat secara monthly basis untuk rebalancing. So anda tak perlu nak buat apa, just memang sit back and relax dan let's this private mandate
invest your money. Okay, so ini contoh-contoh syarikat yang dilaburkan as of 30th November 2021, antaranya Resolute Forest, Hapeng Liot, Glencore, New Hope Corporation, Remilo Energy dan juga lain-lain. Okay, so if you interested untuk mendapatkan servis ini yang mana nak melabur di peringkat global, okay, of course it come with a higher risk, okay, tetapi kalau anda dah ada exposure dekat Malaysia, dekat tempat lain tapi anda nak kembangkan lagi anda punya pelaburan di peringkat global, this is one of the produk ataupun servis yang kita tawarkan melalui Phillip Capital Management Sdn Bhd. Okay, so nilai permulaan pelaburan bermula 100,000 dan ke atas, dan subsequent initial investment adalah sebanyak 10,000 dan ke atas. Okay, so sekiranya anda ingin mendapatkan maklumat dengan lebih lanjut berkenaan dengan this service ataupun private mandate ini, boleh contact saya secara direct, boleh PM saya ataupun boleh klik link yang saya berikan, dan mungkin kita boleh berjumpa ataupun kita boleh buat perjumpaan secara maya untuk mendapatkan penjelasan ataupun pendedahan yang lebih lanjut. Okay, so sehingga kita berjumpa lagi, thank you so much kepada anda yang join hari ini dan juga yang jutaan terima kasih kepada yang dah share kepada rakan-rakan anda. Sehingga kita berjumpa lagi, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.